Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Zulkifli ingin membentangkan projek sarjana muda saya bertajuk kajian konkrit menggunakan getah terbuat dalam penggantian separa pasir. Abstrak. Pada masa kini, setiap hari beribu-ribu kenderaan bergerak di atas jalan raya dengan pelbagai jenis kenderaan yang menggunakan tayar. Dengan bilangan kenderaan di jalan raya yang semakin meningkat setiap tahun, kini tayar merupakan salah satu daripada bahan buangan yang terbesar dan paling bermasalah di negara kita, Malaysia. Dan tanpa sistem pelupasan yang berpatutan oleh itu, kajian ini dilakukan untuk menentukan kebolehsanaan penggunaan getah terbuat, khususnya getah tayar sebagai pengganti agregat halus iaitu pasir dalam membajuh konkrit untuk menghasilkan konkrit campuran getah. Kajian ini adalah untuk membina konkrit dengan menggantikan sisa getah terbuang sebanyak nilai peratus 0, 5, 10 dan 15 dalam separa pasir dalam campuran konkrit dan untuk menilai kebolehkerjaan konkrit. Penggunaan saiz pasir kurang daripada 4.7 mm dan saiz getah kurang daripada 1 mm hingga 5 mm. Sebanyak 36 sampel cube bersaiz 150 x 150 x 150 telah diasingkan kepada 4 siri bancuhan. 4 ujian telah digunakan untuk mengesahkan kualiti konkrit yang dicampur bersama getah. Antaranya ujian penurunan, ujian mampatan, ujian ketepatan dan ujian penyerapan. Data dan penemuan yang diperoleh dianalisis dan dibentangkan. Keputusan yang ditunjukkan ujian penurunan telah mencapai nilai kemerosotan sebenar antara julak 50 mm hingga 70 mm. Hal ini lebih banyak getah serbuk yang ditambah dalam konkrit mengurangkan ketepatan. Mematuhi STM C39 untuk konkrit campuran getah 10% di mana purata kekuatan mampatan pada 7 hari, 14 hari dan 28 hari iaitu 24.76 MPa, 26.49 MPa dan 27 MPa. Di mana 3 bacaan memenuhi standard pada kadar grade 20. Apabila kuantiti getah serbuk dalam konkrit campuran ditingkatkan, maka kapasiti penyerapan air konkrit bertambah baik. Semakin rendah kekuatan mampatan konkrit, semakin banyak getah serbuk yang terkandung di dalam konkrit. Pengenalan. Sisa pelupusan bahan buangan yang tinggi memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan kesihatan awam. Akibatnya, kita semula bahan buangan mewakili peluang yang besar untuk sektor konkrit. Penggunaan konkrit banyak digunakan dalam kehidupan di bumi ini. Penggunaan konkrit digunakan sebagai laluan pejalan kaki, membina struktur asas, jalan lintasan, struktur meletak kereta, dinding, batu bata dan dasar bagi pintu pagar dan tiang. Plastik dan getah menyumbang 10.2% daripada jumlah keluaran sampah. Angka ini adalah besar, menjadikan kajian tentang sisa tayar menarik dan penting sebagai kajian dalam konkrit. Objektif: mengkaji sifat getah dalam pembinaan. Kedua, menentukan bentuk nisbah campuran gantian getah serbuk ke dalam separa pasir. Ketiga, mengkaji kebolehkerjaan prestasi, kekuatan, ketepatan dan penyerapan air. Kajian literatur. Menggunakan getah serbuk dalam agregat halus boleh digantikan untuk pembuatan konkrit getah. Durability tentu kurang daripada 0.51 hingga 1.2. Ketepatan pukal antara 5.24 kg per meter cube dan 1.73 kg per meter cube. Kurang penyerapan air, kekuatan dan kekakuannya semua yang lebih daripada unit halus. Selain itu, hidrofobik dan menempola getah serbuk juga mengekalkan udara menjadikan penebak yang sangat baik. Pergradan agregat halus yang jatuh di bawah hak bawah lengkung juga berbeza daripada pergradan agregat kasar. Jadi apabila ia menggantikan sebahagian zarah halus dalam konkrit getah, ia mengubah pergradan agregatnya kepada ketepatan yang baik kerana getah serbuk memiliki graviti tentu yang lebih rendah daripada agregat halus seperti pasir. Ia sering digunakan sebagai pengganti beberapa agregat halus. Getah serbuk, zarah getah sangat tidak teratur, bersaiz antara 3 mm hingga 10 mm dan digunakan sebagai pengganti agregat halus iaitu pasir. Dari segi ciri-ciri getah serbuk bersama dengan tahap, graviti tentu 0.85 hingga 0.88,
Kekuatan tegangan 7 hingga 21, pempanjangan 100 hingga 600, mampatan 20 hingga 60, julak suhu 50 hingga 160, tahan lasak baik, tahan di tangan baik, ketahanan baik, sifat elektrik cemerlang. Metodologi. Metodologi bermula dengan kajian literatur. Metodologi seterusnya penyediaan bahan, getah serbuk, siming, pasir, batu bau kasar. Bagi penyusunan kajian konkrit kawalan tanpa tambahan getah dengan campuran siming, campur pasir, campur air dan batu bau kasar. Saiz pasir kurang pada 4.7 mm. Saiz batu bau kasar kurang pada 19 mm. Grade yang digunakan iaitu 1:1:2 bagi air, siming, pasir, batu bau kasar untuk grade 30. Penyusunan kajian konkrit getah. Siming, campur pasir, campur air, campur batu bau kasar, campur getah serbuk. Peratusan getah yang tambah ialah 5%, 10% dan 15%. Saiz pasir kurang pada 4.7 mm. Manakala saiz getah pula kurang pada 1 mm hingga 5 mm. Saiz batu bau kasar ialah kurang pada 19 mm. Nisbah yang digunakan ialah nisbah 1:2, nisbah 1:2 bagi grade 30 dengan siming, air, pasir, campur batu bau kasar. Manakala jenis ujian yang digunakan iaitu ujian penurunan, ujian ketepatan, ujian mampatan dan ujian penyerapan air. Seterusnya data dan analisis selepas kajian selesai dan diteruskan dengan kesimpulan dan cadangan. Manakala untuk nisbah bahan konkrit yang dipakai seperti yang ditunjukkan, jumlah untuk bahan untuk sampel 36 sampel iaitu 32 kg bagi siming, 66.6 kg bagi pasir, 144 kg bagi batu bau kasar dan 32.49 liter bagi air. Manakala untuk getah 29.7 kg. Bagi setiap satu sampel, siming menggunakan 2 kg, pasir menggunakan 2 kg, batu bau menggunakan 4 kg, air menggunakan 0.90 liter, getah iaitu 0% bagi sampel kawalan. Keputusan dan perbincangan. Jadual di bawah menunjukkan kadar peratusan getah yang ditambah iaitu sebanyak 5%, 10% dan 15%. Bagi peratusan getah hancur untuk konkrit kawalan sebanyak nilai penurunan sebanyak 50 mm, manakala 5% sebanyak 53 mm, manakala 10% sebanyak 50 mm, manakala 15% sebanyak 68 mm. Nilai bacaan yang keluar mendapati nilai penurunan berada dalam nilai julak penurunan sebenar. Manakala bagi perbandingan kekuatan mampatan 7 hari, 14 hari dan 28 hari, pada peratusan campuran getah 10% menunjukkan kekuatan mampatan paling tinggi dan nisbah paling sesuai untuk bacaan konkrit campuran getah. Tempoh pengawatan 28 hari menunjukkan kekuatan mampatan paling tinggi disebabkan tempoh pengawatan lama mempengaruhi kekuatan konkrit. Penambahan kadar getah serbuk ke dalam konkrit, maka kekuatan mampatan konkrit semakin berkurang pada penambahan 15% seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bagi keputusan perbincangan untuk ketepatan 28 hari, graf pergantian peratusan getah sebanyak 5%, 10% dan 15% menunjukkan kadar penurunan ketepatan konkrit. Ketepatan konkrit dengan kadar tambahan getah 15%, berat konkrit ialah sebanyak 2309.11 kg per meter cube berbanding peratusan lain dengan nilai yang lebih tinggi. Semakin tinggi proses pemadatan konkrit, semakin berkurang ruang kosong di dalam struktur konkrit yang akan mempengaruhi ketumpatan konkrit. Manakala untuk purata nilai penyerapan air dalam kerja ini, peratusan penyerapan air pada 28 hari 0% hingga 15% nilai penyerapan air pergantian getah serbuk dengan pasir. Graf menunjukkan bahawa pergantian getah serbuk 5%, penyerapan air meningkat kepada 2.42% berbanding sampel kawalan iaitu
2.19%. Untuk penggantian getah tersebut, 5% penyerapan air meningkat kepada 2.34% berbanding sampel kawalan. Selain itu, apabila 10% getah tersebut diganti, proses penyerapan air berkurang daripada 5% dan 15%, tetapi masih meningkat berbanding sampel kawalan. Ini kerana masa-masa proses pemadaman campuran dipadatkan ke tahap yang lebih besar daripada peratusan penggantian sebelumnya. Akibatnya, campuran kiub mengandungi lebih sedikit ruang padat di dalam acuan. Air diserap dalam kadar yang lebih rendah apabila terdapat kurang ruang kosong. Akhirnya, apabila 10% getah tersebut digunakan, ia menunjukkan penyerapan air paling rendah, iaitu 2.26% berbanding peratusan lain. Kesimpulan, objektif pertama ini tercapai apabila dalam tinjauan literatur dalam bab 2 menerangkan kajian lepas tentang sifat getah dan hasil pada penggunaan getah dalam pembinaan. Getah tayar buangam banyak memberi kelebihan apabila menjadikan getah kita semula sebagai inisiatif dalam pembinaan konkrit. Ini disebabkan oleh banyak kelebihan alam sekitar dan penjimatan dari segi kewangan. Objektif yang kedua, berdasarkan hasil pada kajian menemukan objektif kedua dicapai dalam reka bentuk campuran konkrit grade 30, 1:1:2 menggunakan getah tersebut dalam penggantian separpasir. 4 ujian ditunjukkan menyatakan bacaan alias setiap ujian. Hasilnya menunjukkan penggunaan getah tayar dalam campuran konkrit sebagai pengganti separpasir boleh digunakan dalam nisbah yang minimum. Hal ini menunjukkan peratusan getah yang ditambah semakin tinggi dalam separpasir menjejaskan kekuatan konkrit. Tambahan pula, peratusan optimum penggantian getah tersebut ialah 5% yang mempunyai keboleh kerjaan tertinggi yang mencapai nilai ujian penulisan benar dan nilai julak diameter di mana 10 mm hingga 60 mm. Seterusnya, bagi ujian ketepatan menunjukkan bahawa nilai ketepatan menjadi berkurang apabila peratusan getah tersebut yang dikati ke dalam konkrit di mana berat pasir telah dikurangkan. Berdasarkan perhatian keputusan 3 hari, ujian 7 hari, 14 hari dan 28 hari, nilai bacahan yang dikaji dalam eksperimen ini bersesuaian pada kadar grade 20 kerana perhatian ujian membentang menunjukkan tidak melepasi grade 3 dan konkrit ini sesuai pada pembinaan biasa yang tidak melibatkan beban yang tinggi. Aliran graf yang diperhatikan ialah aliran menurun. Ini kerana ketepatan berkurangan apabila serbuk getah tambahan ditambah tanpa mengira proses kita semula mekanika zarah mempunyai permukaan yang jauh lebih kasar yang cenderung untuk memasukkan lebih banyak udara ke dalam campuran, meningkatkan bilangan ruang dan akibatnya menurunkan ketepatan konkrit. Manakala objektif yang ketiga, berdasarkan hasil pada kajian ini menunjukkan objektif ketiga dicapai di mana mengukur kekuatan mampatan dan penyerapan air campuran baru getah tersebut dalam konkrit. Hasilnya menunjukkan kekuatan mampatan getah konkrit menaik dan menurun apabila peratusan getah tersebut ditambah. Keputusan ujian bahawa setiap bacahan yang direka untuk konkrit tidak melepasi sasaran kekuatan normal konkrit kerana penambahan getah tersebut. Hal ini kerana sifat fizikal getah tersebut tidaklah fleksibel dan bentuk yang tidak dapat menepati ruang dan terdapat liar-liar yang menjadikan ikatan antara siming menjadi lemah apabila berlaku peningkatan penggunaan. Akhir sekali, bagi ujian serapan air, nilai serapan air meningkat bila peratusan getah tersebut tambah. Namun begitu, keputusan ujian bagi semua peratusan menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan berbanding sampel kawalan. Sifat konkrit juga sangat bergantung pada ciri siming dan bahan tambah yang digunakan dalam konkrit. Terima kasih.